Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami dalam rancangan Sembang Santai. Anda bersama saya Halim Hafiz dan juga tetamu kita yang cukup istimewa, iaitu Cik Syukur Ibrahim. Apa khabar Cik Syukur? Sihat kan? Baik. Okey, Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu OKU tapi okey. Oh, menarik kan? Tajuk ni memang kenalah dengan kita punya tetamu kita pada hari ini, iaitu Cik Syukur, kerana beliau merupakan seorang OKU tetapi beliau sentiasa okey. Okey. So Cik Syukur, ceritakan sikit boleh tak? Ramai yang tertanya-tanya siapa Cik Syukur sebenarnya. Mungkin Cik Syukur boleh perkenalkan diri? Alright, okey. Nama sebenar saya, nama penuh saya adalah Muhammad Syukur Ibrahim. Berasal daripada Melaka sebenarnya. Okey, sekarang walaupun nampak comel kan, cute kan, tapi berumur 29 tahun. Masih muda. Umur 29 tahun. Saya adalah lepasan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang IT. Bidang IT. Bidang IT. Mana ada degree lah ni? Ada degree IT. Hebat, Ada degree IT. Saya grade pada tahun 2006 dan sekarang saya melakukan perniagaan sendiri, Ustaz. Ni tak makan gaji lah. Tak, alhamdulillah. Tak berniaga sendiri. So dah lama dah berniaga sendiri ke? Saya dah berniaga lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun ke 4 tahun, alhamdulillah. So melihat pada fizikal Syukur pada hari ini, kita tahu dalam keadaan dia yang serba tak sempurna lah pada pandangan saya. Tapi beliau mungkin ni sejak kecil kan macam ni? Sejak lahir. Sejak lahir kan? Sejak lahir lagi. Jadi mungkin Syukur boleh cerita sikit pengalaman sejak lahir sampailah masuk universiti tu, bagaimana Syukur menjalani kehidupan. Tak sama seperti orang lain. Pasti ada kisah-kisah yang boleh kita jadikan sebagai teladan. Okey. Ni mak saya yang ceritakan saya lah. Masa dia mengandungkan saya, memang antara 6 ke 8 bulan tu biasanya bayi akan bergerak dalam perut dan sebagainya kan. Tapi mak saya tak rasa sebarang pergerakan. Dan bila pergi scan dekat doktor pun, doktor merahsiakan kekurangan yang ada pada saya ni. Sehinggalah saya dilahirkan dekat muka bumi ni, semua warga, sebab saya lahir kat kampung, semua orang kampung datang terperanjat tengok mak saya. Masa mulanya Ustaz tak boleh terima. Tak boleh terima yang anak yang dia lahirkan ni adalah seorang OKU. Dan saya pada awal-awal kelahiran saya dijaga oleh nenek dan atuk saya sebenarnya. Di mana tu kat kampung? Di Muar. Di Muar. Di Muar. Muar. Okey, so memang masa awal-awal tu memang semua orang tertanya-tanyalah, saya ni boleh membesar ke, boleh menguruskan diri sendiri ke, boleh bersekolah ke, boleh, paling penting boleh berdikari lah. Untuk tidak menyusahkan orang lain kan. Dan lama-lama alhamdulillah, pada mulanya memang saya seorang pemalu. Orang tak boleh jumpa orang datang rumah saya akan lari masuk bilik. Orang masuk bilik nak tengok saya masuk bawah katil, Ustaz. Ush. Kecil, comel. Masa tu umur berapa tu? Masa tu antara sebelum 5 tahun lah. Okey, tapi dah masih ingat lagi Masih ingat. So memang gambar-gambar saya masa kecil tu kebanyakan adalah gambar menangis lah. Oh ya ke? So memang malu nak jumpa orang. Allah, touchingnya. Sebab nampak perbezaan diri tu kan. Dan lepas tu ayah saya hantar saya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, bercampur dengan ramai orang OKU. Masa tu umur lebih kurang 5 tahun. 5 tahun dah dihantar ke sana. Sebelum saya ke sekolah tadika kan. So ayah saya hantar saya ke Kebajikan Masyarakat, campur dengan golongan OKU. Masa tu baru saya nampak yang sebenarnya saya tak adalah OKU mana. Sebab saya nampak kat sana lagi ramai orang yang lebih OKU daripada saya. Maksudnya ada orang yang pekak, tak boleh mendengar kan, bisu, tak boleh bercakap, buta, sindrom yang tak boleh uruskan diri sendiri. Sekurang-kurangnya saya hari ni makan saya boleh makan sendiri, pakai baju saya boleh pakai baju sendiri. Kat situ, masa tu baru saya menerima lah hari ni kelahiran saya, dan masa tu saya bertekad untuk saya berjaya. Masa tu detik perubahan daripada menjadi seorang yang tidak yakin pada diri sendiri menjadi seorang yang mula yakin tu. Masa tu umur start berapa tahun? Umur 6 tahun lah lebih kurang. 6 tahun. 6 tahun. Awal 6 tahun telah dididik supaya boleh berkeyakinan Betul. Dan masa tu memang ayah saya mula
memikirkan untuk hantar saya ke sekolah biasa, ke tadika biasa, bercampur dengan kawan-kawan yang sempurna. So saya pun sekolah rendah, sekolah biasa. Kat situ ayah saya cuba ketengahkan saya lah untuk ada apa-apa aktiviti luar, memang dia akan membawa saya bersama lah. Dan kat situ ayah saya pun nampak potensi diri saya daripada saya punya otak. Alhamdulillah saya punya pelajaran ataupun saya punya sekolah pun alhamdulillah. Setiap tahun tak pernah dapat nombor 2 lah, dapat nombor 1 je. Nombor 1 di belakang ke dari depan? Depan lah, alhamdulillah. Hebat lah. Nombor 1 dan saya pun lepas sekolah menengah pun saya melanjutkan pelajaran ke asrama, dan seterusnya ke matrikulasi dan ke universiti. Jadi masa tu macam mana percampuran dengan kawan-kawan ketika tu? Mungkin kawan-kawan ada ejek ke ataupun biasalah kita dulu kan kecil-kecil kan selalu ejek orang apa semua, macam mana? Mungkin memang ada pengalaman. Betul, memang benda tu berlaku lah. Tapi bagi saya yang dah memulai ada pemikiran yang positif ni, saya dah macam alah bisa tengah biasa lah. Maksudnya macam ada gelaran tak orang panggil? Gelaran tak ada lah. Cuma macam kawan-kawan tahu lah kan, sensitivity orang macam saya. Tapi kadang-kadang dari segi layanan tu memang saya tak nak layanan yang istimewa lah, seperti orang biasa. Kalau macam berjalan ke, orang cakap syukur jalan je, penat-penat tak kisah. Maksudnya tak ada layanan-layanan yang lebih istimewa, dan saya pun suka diberi layanan yang macam tu lah. Okay, jadi mungkin kadang-kadang bila kita ni mengalami situasi begitu, kadang-kadang hati kita ni sensitif. Kan? Jadi macam mana? Ke cukup sensitif atau macam mana orang ni? Dulu sensitif. Jadi macam mana bila nak kawal keadaan sensitif tu? Sensitif tu biasa kan, semua orang sensitif. Betul. Tapi apatah lagi dalam keadaan OKU tu, mungkinlah bila di ejek dan sebagainya menyebabkan inilah macam mana nak kawal perasaan tu. Okay, so dulu memang kalau macam orang cakap sesuatu yang macam terasa tu, memang betul-betul terasa lah. Kadang cuba menjauhkan diri juga, kadang-kadang sedih juga. Tapi lama-lama saya fikir macam benda tu tak boleh pergi jauh lah. Kalau saya nak jangan layan, jangan layan. Tak boleh layan. Kalau nak sensitif mungkin boleh 1 saat je lah. Sensitif boleh tapi 1 saat lepas tu bangkit balik. Ceria balik. So jadi banyak lagi saya nak tanya kan. Jadi banyak lagi persoalan-persoalan yang bakal kita utarakan tadi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Okey, terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Sembang Santai. Saya Halim Hafiz dan juga tetamu undangan kita pada hari ini ialah Cik Syukur Ibrahim. Masih lagi dalam topik OKU tapi OK. Sama-sama dengan saya merupakan seorang tokoh muda yang nampak gaya macam OKU tapi OK. Okey, Syukur berapa ketinggian Syukur sebenarnya? Lebih kurang 100 cm tak? 3 kaki. 3 kaki ya? Ni 2 kaki 3. Oh, ketinggian. Okey. Ketinggian 3 kaki. Dan nak beritahu Ustaz, saya adalah pemegang Malaysia Book of Record. Oh, rekod lah ni. The shortest man in Malaysia. Maknanya lelaki yang terpendek. Lelaki yang terpendek di Malaysia dimenangi oleh Encik Syukur. Oh, hebat. So memang tertera lah dalam buku Malaysia Book of Record. Book of Record anugerah itu
Ya. Disampaikan oleh Tun Abdullah Ahmad Madani. Oh, dahsyat. Hebat. Okey. Itulah namanya. Nama je OKU tapi okey. Itu. Okey, so nak tanya pada Syukur lah kan. Macam mana Syukur menjalani kehidupan seharian dalam keadaan macam ni? Macam mana pakai jam tu? Jam tu pakai sendiri ke macam mana? Jam ni sarung je Ustaz. Oh, sarung je. Dia walaupun ada klip, Ha. tapi ambil mudah. Just buka dan sarung. Buat demo sikit Syukur. Sarung. Oh, macam tu Kamera kalau boleh zoom up, zoom sikit, zoom in sikit. Oh, okey. Cuba buka balik. Buka. Okey, kemudian pasang lah. Jadi kalau pakai jam yang jenis yang jarum tu, sama ada tarik ulang ataupun guna mulut lah. guna mulut lah. Bagaimana menulis pula? Menulis saya menggunakan dua tangan. Dua tangan? Boleh buat demo kan? Ini pen. Dan ini So kena pakai dua tangan lah. dua tangan. Bila tanda tangan peminat ni lah. Dua tangan check. Oh, check. Orang berniaga ni. So sekarang Syukur berniaga apa Saya membekal dan memasang kapet. Kapet pejabat, surau, masjid. So boleh order lah ni? Boleh insyaAllah. Untuk surau, kapet, masjid semua lah. Kapet, partition office. Renovation masuk sekali. Dan juga trading lah. Dahsyat lah. Itu kita orang biasa pun tak buat, dia yang buat. Tapi Syukur pasang ke tak? Ataupun saya pastikan orang pasang lah. Dia tak buat, tapi dia suruh orang buat dan dia gajikan orang tu. Betul. Dan semua pekerja Syukur OKU ataupun semua okey-okey? Okey lah. Semua okey berlaku. Maknanya Syukur seorang sebagai bos adalah OKU. Dan staff dia, pekerja-pekerja semua adalah di kalangan mereka yang okey. Satu yang memberikan inspirasi pada kita semua Okey, saya nak tanya lagi kehidupan Syukur ni. Syukur pergi ke mana-mana macam mana? Naik kereta, naik bas ke, naik LRT atau itulah macam selalunya bila orang yang tak kenal saya, dia selalu memfikirkan sebenarnya macam mana saya melakukan kerja saya, terutamanya perniagaan saya. Tapi sebenarnya orang pernah terfikir tak sebenarnya macam mana saya uruskan diri saya sendiri? Maksudnya pernah terfikir macam mana saya mandi? Saya nak tanya juga tapi takut. Macam mana saya gosok gigi, macam mana saya pakai baju just untuk saya punya kehidupan harian je Ustaz. Macam kadang-kadang saya masuk toilet awam kadang nak kunci pintu pun tak sampai kan. Allah. Terpaksa halang macam mana, pandai lah kasi orang masuk kan. Pernah satu kejadian saya masuk lift. Lift saya nak pergi tingkat 5, saya masuk seorang-seorang. Tingkat 5 yang butang tu tinggi. Padahal 5 je, bukan 10 pun. Bukan tinggi. Saya tak boleh nak capai. So saya lompat tak sampai kan Ustaz. Ya Allah. Saya tak sampai juga. Lepas tu ladan saya kalau ada CCTV saya nak tunjuk juga, tolonglah tapi tak ada. So saya tunggu je dalam lift tu. Tunggu lebih kurang 5 minit jugalah. 5 minit? Tak bergelap kan? Tak. Ada lampu lah. Tiba-tiba ada orang tekan daripada luar lah, orang nak masuk. Orang nak masuk tengok saya dalam tu seorang-seorang. Dia pun pelik. Buat apa dalam ni? Saya cakap nak pergi tingkat 5, baru dia tolong tekan. Ya Allah, tu peristiwa yang so memang kehidupan harian saya ni memang mencabar lah. Yang mencabar, tapi saya laluinya dengan gembira, alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab saya nampak semua cabaran tu sebagai satu tangga-tangga kejayaan saya lah. Tangga-tangga kejayaan saya untuk saya lebih maju. saya difahamkan Syukur pun tak boleh naik bas katanya, ya ke? Nak tahan bas contohlah. Tahan bas, kadang-kadang bas tak nampak tangan saya. Betul ke tengah tahan, ke tengah buat apa tu? Macam tu okey. Tak cukup panjang kan? Lepas tu kalau nak naik tangga bas tu naik tangga boleh. Boleh Alhamdulillah boleh lah. Sebab saya pun dulu daripada UKM, saya balik ke kampung Melaka pun kadang-kadang saya menaiki bas, menaiki komuter, LRT dan sebagainya. So memang kemudahan awam ni memang alhamdulillah saya boleh gunakan dengan baik lah. So boleh ada handphone? Handphone ada. Kalau buat demo sikit macam mana menggunakan handphone, macam mana nak picit tu? Boleh pakai dua tangan lah. Boleh lah sambil-sambil macam tu. Tak boleh. So memang saya punya kekuatan jari saya adalah di ibu jari sahaja. Syukur ibu jari? Saya tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 berapa ni? 6. 6? Belah sana pun 6 juga? 6 juga. 6 jari. Sini?
5. 22 lah. 22. Lebih lah. Macam OKU. Tapi lebih kan. So ibu jari saja. Ibu jari saja. Yang lain tak boleh. Oh, ibu jari saja yang boleh berfungsi bergerak. Yang lain semua ni hiasan lah. Ini kau taruh cincin cacat juga. Okay, so memang saya tekan keypad handphone menggunakan ibu jari lah. Saya nak pegang sudu ke makan, pegang pen memang menggunakan ibu jari. Ibu jari saja. So kalau orang dengki saya potong ibu jari lah biar saya. Terus tak boleh nak buat apa-apa lah. Saya pegang handphone, jawab telefon lah macam ni. Okay. Dan saya pernah menang Ustaz. Menang apa? Jari terpantas. Dekat radio. Oh ya. Hantar SMS. Mana kan dulu ada jari terpantas kan. Hantar SMS kan. Hantar SMS kan. Saya pernah menang. Jadi masa collect hadiah tu macam mana? Betul ke awak ni? Kau awak suruh kawan awak tak kan? Saya. Orang tak percaya kan? Orang tak percaya. Okey, syukur. Kadang-kadang menghadapi cabaran ni, mungkin syukur pernah menghadapi orang tak terima syukur, ataupun mungkin juga syukur pernah minta kerja, kemudian ada masalah tak bila nak minta kerja apa sebagainya? Ada Ustaz. Saya buat perniagaan, marketing saya adalah menggunakan internet. So kebanyakan pelanggan saya akan menelefon saya untuk berjumpa, tanya pasal kapet dan sebagainya. So bila saya buat site visit untuk datang ke site, saya dapat sampai depan pintu untuk ketuk pintu, pintu kaca yang boleh nampak luar. Diorang tak bagi saya masuk Ustaz. Sebab diorang anggap saya seorang peminta sedekah. Dia salah sangka ni. Yang nak datang ke pejabat diorang untuk minta sedekah. Dan saya masa tu memang rasa terkilan lah juga. Sebab apa, saya datang dengan harapan nak berniaga dan sebagainya, tapi dia cakap tanpa mendengar dulu penjelasan saya ataupun mengetahui siapa saya, diorang just cakap tak boleh masuk. So saya bertegas juga nak masuk, dan memang akhirnya dia tahulah siapa saya sebenarnya dan minta maaf lah. Tapi sedikit sebanyak saya rasa macam yelah, pandangan masyarakat kan. Kadang kita pun kena menerima lah juga. Okey, jadi syukur katanya baru balik menunaikan umrah. Betul. So kita nak tanya pasal umrah, boleh? Okey, jangan ke mana-mana, banyak lagi topik kita tanya pasal umrah terutamanya dalam segmen selepas ini. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Terima kasih kerana sudi bersama kami lagi. Okey, dalam rancangan Sembang Santai bersama saya, tetamu istimewa hari ini Syukur Ibrahim dan host yang handsome gaya, Ustaz Halim Hafiz. Okey, Terima kasih atas pujian tersebut. ya. Okey Ustaz, saya nak cerita pasal saya punya pengalaman umrah. Saya baru balik pada umrah bulan 2 hari tu. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan dijemput oleh Allah untuk menunaikan umrah. Dan memang satu pengalaman yang sangat manis dalam hidup saya, dan saya masih merindui Kaabah dan juga Madinah lah. Dan macam mana pengalaman tu memang saya tak dapat lupakan. Saya pergi bersama mak dan ayah saya, dan bersama guru lah. Katanya Syukur yang sponsor mak ayah. Lebih kurang lah. Dengar tu Syukur yang sponsor mak ayah dia. Walaupun dia seorang OKU tapi dia okey. Itulah, memang satu pengalaman yang memang pada mulanya saya takut juga. Dari segi macam mana nak buat ibadat, dari segi tawaf, sa'i, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah
atas niat yang murni, doa yang tak pernah putus, saya dapat menjalankan semua ibadah dengan sempurna. Dengan sempurna. Saya nak tanya Ustaz, macam saya ni sembahyang pakai seluar pendek boleh Ustaz? Oh, okey. Ni cerita pasal aurat lah ni. Okey, kalau kes syukur ni saya bagi lesen lah kan. Dia satu-satunya lelaki yang boleh sembahyang pakai seluar pendek. Tengoklah sebab ni pun seluar pendek ni. Potong lah, potong. Dipotong potong. Okey, jadi sebenarnya nak pakai seluar pendek ke seluar panjang ke asalkan tutup aurat jadilah kan. Jadi yang ni saya ingat okey lah ni. Itulah special case sikit. Okey. Itulah memang masa pergi umrah tu, masa memang alhamdulillah memang banyak cabaran lah juga. Cabaran dia dari segi nak tawaf macam mana, nak sa'i macam mana, tapi itulah bantuan Allah ni sebenarnya kat mana-mana. Selagi kita berniat, selagi kita memang berdoa, sebenarnya saya pun tak sangka yang saya dapat pergi umrah pada umur yang macam ni. Pada keadaan saya macam ni, kadang-kadang ada orang dia bagi macam-macam alasan kan, tak ada duit, tak ada masa, tak ada daya, tapi saya berusaha juga untuk capai benda tu. Jadi syukur dapat melakukan tawaf macam biasa, sa'i semua macam biasa. Jadi dalam keadaan ramai orang ketika tu kan, macam mana syukur boleh sempurnakan juga umrah ketika tu? Memang masa tu kalau nak rezeki berjalan tu mungkin memang saya tak larat lah. So saya menaiki kursi roda, ada kawan yang tolak kan, kawan tolak kan. Dan memang grup saya masa tu memang bersatu padu lah untuk kita orang sama-sama sempurnakan ibadah tu. Memang hasil memang saya punya pemikiran positif, anggap semua cabaran tu adalah cabaran yang biasa, dan doa kepada Allah moga permudahkan urusan-urusan umrah saya ni. Dapat macam ajar sebab tak? Alhamdulillah Ustaz, dapat kan? Memang tak sangka lah. Pada sebelum subuh hari Jumaat. Sebelum subuh. Waktu yang paling afdal lah tu. Sebelum Jumaat sembahyang subuh, sujud sawi, dan dapat cium Hajar Aswad. Memang tak ada cabaran. Polis Kaabah yang bawa pimpin saya. Itu special tu. Sangat istimewa. Memang saya masa tu tak tahu nak rasa kebesaran Allah tu macam mana. Memang ya Allah besarnya. Dapat memang solat subuh di depan pintu Kaabah. Allah hebat, Masya Allah. Dapat cium Kaabah dan sebagainya lah. Memang rasa macam alhamdulillah lah, orang lain, benda yang orang lain lalui saya lalui juga. Itu dekat dekat Mekah. Dekat Madinah pun sama. Dapat solat sunat di Raudah. Dapat tengok makam Rasulullah SAW. Dan saya dapat lihat gambar syukur dapat mendaki Bukit Hira Ya betul Ustaz. Jabal Nur Bukit Hira lah. Apa ni, di situ terdapat tempat Rasulullah menunaikan ibadah kali pertama menerima wahyu Allah Ta'ala. Jadi tingginya 280 meter dan syukur berupaya untuk naik ke puncak bukit tersebut dalam keadaan panas, bukit bukau batu sebagainya. Itu pengalaman tu macam mana, cukup cerita sikit. Pada mulanya memang saya pergi dengan grup satu van, untuk memang hati ni membuat untuk panjat ke puncak Jabal Nur lah. Tapi bila turun daripada van, tengok dia punya anak-anak tangga tu, memang rasa macam Masya Allah, tak tercapai di akal. Rasa macam memang tak mampu lah. Memang tak mampu. Tapi itulah saya lepaskan grup untuk pergi dulu, panjat dulu. Dan masa tu saya berlega-lega di situ. Dan memang lepas tu ada seorang hamba Allah daripada Pakistan yang menawarkan diri untuk mengangkat saya kan. Dia dokong lah. Mengangkat saya daripada belakang dia dan membawa sehingga ke puncak. Memang orang ni umur dia lebih kurang 53 tahun. Walaupun nampak badan dia atau usia dia nampak dah berusia, tapi kekuatan dia tu membawa saya ni bukanlah ringan sangat kan. So berapa lama dia panjat syukur tu naik ke atas? Lebih kurang saya rasa setengah jam ke 40 minit je. Memang laju lah. Langkah-langkah sebab orang biasa pun kalau nak naik tu mungkin kadang-kadang 1 jam ada. Langkah-langkah dia memang stabil dan memang niat dia yang baik, rezeki dia memang banyak lah. Ramai
apa jemaah-jemaah yang bagi sedekah dekat dia, buat niat dia membawa saya ke atas lah. So Syukur, apa cita-cita Syukur lepas ni? Cita saya memang saya untuk majukan diri saya sendiri, dan saya nak diri saya ni menjadi kekuatan kepada masyarakat. Yang mana orang OKU macam saya pun, tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik sekalian pun, saya pun boleh berjaya Ustaz, tanpa alasan. Tapi kadang-kadang Syukur kan, masalah tu bukannya di kalangan orang yang OKU, tapi kadang-kadang mak bapak kepada OKU tu sendiri yang lemah semangat. Apa mungkin Syukur boleh bagi nasihat sikit? Itulah bagi saya, terutamanya pada mak ayah, buka minda. Sebenarnya orang yang dilahirkan OKU ataupun dijadikan OKU bukan OKU semata-mata. Dia sebenarnya boleh menjadi OK jika diberi didikan ataupun diberi latihan yang sempurna. Sebab kita tengok ramai orang OKU yang berjaya dekat luar Ustaz. Betul. Ramai orang OKU yang berjaya dekat luar, dan hari ni saya hanya kecil-kecil je. Dan alhamdulillah lah, dan saya sekarang pun menjadi perunding motivasi di luar, bagi tahu kepada masyarakat tentang perjalanan hidup saya, kekuatan saya, macam mana saya boleh berjaya hari ini. Jadi maknanya kesimpulan yang mungkin saya boleh simpulkan hari ini, walaupun dari sudut fizikal kita OKU, tetapi dari segi semangat batin kita okey. Itu yang lebih penting. Ada orang sempurna tubuh badan, tetapi lemah semangat, malas. Pada saya itu OKU lebih besar lagi. Betul. Dah elok sejahtera tapi dah pula buang masa, malas dan sebagainya. Jadi apa pun, terima kasih Syukur kerana sudi bersama-sama kita pada kali ini. Dan saya rasa topik kali ini cukup menarik, dan mudah-mudahan apa yang dibincangkan tadi mendapat manfaat bagi semua pendengar. Sudi-sudilah bersama kami lagi dalam Sembang Santai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Syukur. Okay.